Salah satu salah faham antara di kalangan bukan Islam, kalau kita lihat di Malaysia atau di dunia pun, adalah mereka lihat Islam ni agama yang miskin, Islam agama yang mundur. Itu pandangan kebanyakan orang bukan Islam. Kadang-kadang salah satu sebab utama mereka tak nak memeluk agama Islam atau tak benarkan anak-anak mereka memeluk agama Islam disebabkan miskin dan mundur. Saya masih ingat lagi semasa kecil, sebelum Islam, masih lagi ramai kawan non-Muslim. Bila mereka duduk, mereka akan bincang tentang isu ini. Kadang-kadang bila bincang tentang agama, mereka majoritinya akan kata jangan pilih Islam. Dia punya pandangan pilih Islam ni akan jadi miskin dan mundur. Dan mereka akan kata kalau nak pilih agama Buddha, okey dia kata. Sebab negara-negara Buddha ni mereka maju, mereka kaya raya. Contohnya Singapura, Taiwan, Hong Kong, Korea, Japan, China. Tengok negara-negara Buddha semuanya maju kaya raya. Kristian pun okey. Kalau you tak suka Buddha, Kristian pun okey dia kata. Tengok negara-negara Kristian, Amerika, Perancis, England, Sepanyol dan lain-lain. Maju tak mereka? Kaya raya tak? Jangan pilih Islam. Tengok negara-negara Islam, semuanya miskin dan mundur. Afghanistan, Pakistan, Kazakhstan, ada tan punya semua ada masalah. Dan lain-lain lagi. So inilah soalan yang dalam otak kefahaman orang bukan Islam. Macam mana kita nak ubah? Macam mana kita nak jelaskan salah faham ini? Sebenarnya kata-kata mereka ni ada kebenaran tau. Memang betul. Banyak negara Islam yang miskin dan mundur. Itu saya setuju. Tetapi bukan semua. Banyak negara Islam yang maju, kaya raya. Macam Malaysia, Brunei, UAE, Saudi, banyak lagi negara Islam yang maju, kaya raya. Berarti apa? Berarti bukan kerana agama. Kalau kerana pilih agama Islam akan jadi miskin dan mundur, maka semua negara Islam kena miskin dan mundur. Tetapi kenapa ada yang maju, ada yang mundur? Maksudnya apa? Maksudnya bukan kerana agama. Bukan kerana agama. Dan mereka punya otak ni, beragama Buddha ni jadi maju dan kaya raya. Betul ke? Begitu banyak negara Buddha yang miskin dan mundur. Kadang-kadang mereka tak perasan. Thailand, Vietnam, Laos, Burma, Cambodia, Sri Lanka. Lagi. Banyak lagi negara-negara Buddha yang miskin dan sangat-sangat mundur. Berarti apa? Berarti bukan kerana agama. Kalau pilih agama Buddha, semua akan jadi maju kaya raya. Kenapa begitu banyak negara Buddha yang miskin dan mundur? Poin sekali lagi, bukan kerana agama. Siapa kata beragama Kristian mesti maju kaya raya? Kalau kita buka buku geografi saja atau buku sejarah pun tak apa, negara-negara Kristian yang mundur, yang miskin lebih banyak daripada yang kaya. Kita hanya tahu yang maju aja, yang miskin tak tahu. Mari kita lihat, cuba lihat. Kalau kita buka peta South America dulu. Kita mula South America. Brazil, Argentina, Peru, Paraguay, Uruguay, Ecuador. Memang sama-sama. Kita baca semua negara-negara South America ni, semuanya, majoriti semuanya negara Kristian yang begitu miskin, begitu mundur. Siapa kata beragama Kristian mesti maju kaya raya? Poin di sini adalah pertama, semuanya bukan kerana agama. Semuanya bukan kerana agama. Miskin, maju, mundur, semua ni bukan kerana agama. Tapi persoalan sekarang yang kita kena bagi dia tahu bahawa ya kalau kerana pilih Islam jadi miskin mundur, itu tak benar. Kalau kita terangkan begini, dia akan dapat lihat apa? Oh,
semua agama sama aja. Ada yang maju, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang mundur. Semua agama. Berarti bukan kerana agama. Tapi bagi kita orang Islam, sebagai kita orang Islam, kita kena tahu kan, kenapa kita orang Islam masih lagi miskin, masih lagi mundur? Kenapa negara Islam banyak yang masih miskin, masih mundur? Kenapa? Kita kena tahu sebab, supaya kita dapat cari jalan keluar daripada jadi kemiskinan, jadi kaya, mundur, jadi maju. Macam mana? Salah satu sebab yang buat kita orang masih lagi banyak negara Islam yang miskin dan mundur, sebab kita umat Islam hari ini terlalu jauh daripada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita terlalu jauh daripada ajaran Islam. Kita terlalu jauh. Hidup kita ni mungkin rupa Islam, tetapi kefahaman Islam terlalu jauh. Berapa ramai kita, setiap perkara yang kita buat dalam perkara seharian ni, kita berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita umat Islam boleh kembali kepada Al-Quran dan sunnah, kita bukan saja akan jadi manusia yang maju, kaya raya, kita akan lebih maju, lebih kaya raya daripada bukan Cina saja, tetapi mungkin lebih hebat daripada kaum Yahudi. Ada bukti, dulu-dulu kita orang Islam memang memimpin dunia. Satu dunia lihat Islam. Tetapi mereka dulu-dulu mereka maju, kaya raya. Kenapa? Sebab mereka pegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita terlalu jauh. Satu cara saja, kalau kita nak kembali kepada zaman kegemilangan dulu, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, berarti mengamalkan agama Islam berdasarkan ilmu, bukan ikut-ikutan. Maka kita akan jadi maju dan kaya raya.